Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Dalam Quran Allah ulang berkali-kali dalam Quran, lepas Allah bagi peringatan untuk mengesahkan Allah, selepas Allah bagi peringatan untuk menyembah hanya Allah pemilik dan pencipta alam, Allah sebut satu benda, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Antara kunci kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat ialah apabila setelah dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni, ramai. Kuliah dia mai tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Siapa yang mentaati Allah saja tetapi hubungan dengan mak ayah tak elok, maka dia tidak akan mendapat ketenangan dalam ibadat yang dia buat walaupun 30-40 tahun. Dengan mak ataupun dengan ayah, salah seorang lah, sama aja. Dua-dua power, tapi yang lebih power adalah ibu, lebih power. Sebab tu hadis yang masyhur bila seorang sahabat mai tanya, ya Rasulullah, aku ni dalam hidup aku, siapa yang paling aku kena baik? Ayat yang paling aku kena baik siapa? Nabi kata ummuka. Hak tanya tu laki-laki. Nabi kata ibu kamu. Hadis ni semua orang tahu. Nabi kata mak. Selepas Allah Rasul, Nabi kata ibu kamu. Dia kata ya Rasulullah, selepas aku berbuat baik dengan ibu aku, kemudian siapa? Nabi kata ummuka, ibu kamu. Dia ulang lagi soalan, ya Rasulullah, siapakah manusia ketiga yang mesti aku buat baik? Nabi kata ummuka, ibu kamu. Dia tanya kali keempat, dia kata ya Rasulullah, siapakah manusia keempat yang paling aku kena buat baik dalam dunia ni? Nabi kata abuka, bapa kamu. Ayah duduk nombor 4. 3 kali ulang. Quran dengan hadis Nabi tentang kedudukan ibu tiada tolak bandingnya. Nak kebahagiaan, ketenangan hidup, kebahagiaan kedamaian bersama dengan anak-anak dalam keluarga, cari redha mak dengan redha ayah. Hadis Nabi kata ridha Rabb, redha Allah tergantung dengan redha mak dengan ayah. Dia kembang benda tu kembang. Mustahil sekalipun kamu adalah manusia yang paling banyak beribadat di atas muka bumi Allah, tapi kalau kamu berseteru dengan ibu dan ayah kamu, seluruh ibadat kamu tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak tengok mak tu jenis satu aurat ke, mak tu jenis tak semayang ke. Allah nak tengok ketaatan kita. Selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang melanggar syariat, selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang langgar syariat. Bila 60 lebih, kita pula anak tunggal, mak duk sakit, mak kata kalau mailah duk dekat sikit dengan mak, boleh tengok mak. Dia tak balik, dia tetap duduk jauh juga.
Hak tu bahaya. Hak tu dia tak aman mana. Kehidupan dia tidak bahagia mana pun. Duit tak pernah cukup. Anak-anak sentiasa buat perangai. Bila Nabi kata ridha Rabb fi ridhal walidain, redha Allah tertakluk dengan redha ibu dan ayah, dan kemurkaan Allah apabila murka ibu dan ayah. Hak dosa kita dengan Allah, dia asing pula. Kalau kita buat satu dosa membuatkan Allah murka, hak tu Allah murka lah. Ada satu lagi keadaan, kita tak buat apa pun dengan Allah Ta'ala ni, semayang semua elok, jaga semua elok, semayang kita elok, aurat elok, pergi haji pun semua, buat peluang zakat, puasa Ramadan pun 100 markah. Tapi ada masalah apa? Ada masalah dengan mak, maka Allah tak redha juga. Sebab apa? Sebab Allah SWT ikat. Nak boleh redha Allah, kena lalu satu pintu utama, iaitu nama pintu tu pintu redha ibu dan ayah. Apabila buat satu benda yang membuatkan mak dengan ayah murka, marah teruk dengan kita, maka kemurkaan mak kita pada pukul 9 pagi itu, 9 pagi itu jugalah, tanpa ditambah satu saat pun, ketika 9 pagi itu jugalah Allah akan murka ke kita. Waktu yang sama. Dia bukan selepas 3 bulan Hari ni mak kecil hati dengan kita, mak marah dengan kita, kita buat dosa besar dengan mak kita, bertikam lidah dengan ibu kita pukul 8.30 pagi, tikam lidah, angkat suara, maki dia 8.30 tu juga Allah murka dengan kita. Ni ramai ada orang stres tuan-tuan hari ni, stres hidup. Mai buat kerja nu tak kena, buat kerja ni tak kena, duduk di rumah tak kena, duduk di pejabat tak kena, duduk depan tasik tak kena, duduk atas jalan raya tak kena, gaji 3,000 tak kena, gaji 8,000 tak kena. Pasal balik pergi jenguk mak ayah setahun sekali. Jaga-jaga. Hak tuan-tuan nak kena jaga hari-hari, setiap hari nak kena jaga apa dia? Solat. Lain pada tu? Aurat. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali. Haji seumur hidup sekali wajib kalau mampu. Maka selain daripada kita solat, kita jaga aurat. Nombor 3, hak kita terlepas pandang yang membuatkan kita gusar setiap hari ialah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak. Setahun mana punca itu terletak pada punca itu redha Allah dan kemurkaan Allah. Satu. Nombor 2, antara tanggungjawab seorang anak ialah antara yang paling besar mendahulukan ibu dan ayahnya. Anak lelaki, orang lelaki-lelaki ibu dulu, mendahulukan ibu, isteri dengan anak-anak. Lepas tu orang pak tinggal, makan minum, duit belanja, mak dengan ayah kita. Dalam list bulan kita nak bagi kat mak ayah ni, kita buh nombor 12, RM50 untuk mak. Memberi kepada ibu dan ayah sehingga kaya. Bukan waktu kaya baru bagi kat mak dengan ayah. Nombor 1, ibu dan ayah. Berbaktilah dengan wang, berbaktilah dengan wang ringgit kepada ibu dan ayah kamu, sehinggalah kamu dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul kau? Sesiapa yang menjadikan kepentingan dan juga keperluan ibu dan ayahnya yang pertama, Allah akan menjadikan dia yang pertama apabila dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak soleh berbakti dengan mak dan ayah sampai kaya. Dan anak-anak yang tidak soleh tunggu sampai kaya baru nak berbakti kepada ibu dan ayah. Terbalik. Yang kedua, memuliakan ibu kita. Muliakan dia. Hurairah. Patutlah barakah hidup para sahabat ni, patut barakah. Sebelum pi, Abu Hurairah akan kata, rahimakillah, wahai ibu, semoga Allah merahmati kamu, kama rabbaitani saghiran, seperti mana ibu membesarkan dan menyayangi aku ketika kecil. Berapa kali lidah kita mendoakan rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jerkah mak ayah guna perkataan kesak ni dalam mana-mana keluarga pun kita boleh tengok hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu waktu dia jerkah, mak tu jadi marah, mak tu jadi kecil hati. Waktu tu juga Allah murka dengan kehidupan dia.
Tak usah duk menega besar mana lah. Kalau ketika Allah Ta'ala murka, tak usah banyak duit, tak mana lah. Dia ada kemungkinan untuk banyak duit, dia ada kemungkinan untuk banyak anak, dia ada kemungkinan untuk banyak syarikat, tetapi dia mesti tidak ada kebahagiaan dan ketenangan hati.